Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita sambung tema 2 berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Kita lihat seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, daripada sistem raja berkuasa mutlak di Perancis yang dikenali sebagai rejim lama yang membawa kepada berlakunya revolusi Perancis. 4 tahap revolusi Perancis, daripada perhimpunan kebangsaan, majlis perundangan, convention, dan juga yang keempat itu directory. Ini membawa kepada apa yang dikatakan sebagai proses perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Perancis. Ini daripada sistem pemerintahan dan pentadbiran raja berkuasa mutlak kepada pemerintahan yang cuba dibawa dengan idea-idea revolusi. Dalam proses melalui 4 proses, iaitu peringkat pertama melalui perhimpunan kebangsaan, yang kedua melalui Dewan Perundangan, ketiga melalui convention, dan yang keempat membawa kepada pembentukan directory. Tapi tidak berlaku kestabilan. Ini dalam usaha untuk membentuk satu sistem pemerintah dan pentadbiran yang membawa kepada pergolakan dalam sistem pemerintah dan pentadbiran di Perancis, dan pada masa yang sama berlaku ancaman daripada negara luar ke atas kedaulatan Perancis, dan ini membawa kepada kebangkitan seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Jadi antara tahun 1769 hingga 1821. Jadi semasa Napoleon Bonaparte muncul, ini sebagai orang yang menyatukan Perancis dan menguasai beberapa wilayah di Eropah. Ini telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai proses peralihan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Perancis itu, disebabkan oleh keinginan mereka untuk mewujudkan satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sesuai, yang dapat diterima oleh raja, golongan bangsawan dan juga rakyat jelata dalam satu sistem berparlimen. Ini dalam satu bentuk sistem berparlimen untuk menghasilkan satu kerajaan yang stabil, yang sesuai, yang diterima oleh semua pihak. Dan peringkat seterusnya dalam usaha untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan yang baik, maka berlakulah peralihan daripada sistem sebuah kerajaan yang ganas, ini semasa pemerintahan revolusi, khususnya semasa Maximilien Robespierre, yang membawa kepada apa dikatakan sebagai zaman pemerintahan ganas. Ini telah memberi ruang kepada Napoleon Bonaparte untuk menyatukan Perancis dan beberapa wilayah di Eropah. Jadi teruskan bersama saya, Syukur Sensei. Pertama, kita lihat latar belakang yang kita boleh kaitkan dengan pengenalan kepada apa yang kita bincang pada hari ini. Napoleon Bonaparte menaiki takhta melalui kekuatan tenteranya untuk menjadi maharaja bukan hanya di Perancis tetapi beberapa bahagian Eropah. Jadi persoalannya, bagaimanakah Napoleon berkuasa? Bagaimana Maharaja Napoleon ini dapat menguasai Eropah? Dan apakah dasar-dasar terpenting Napoleon? Napoleon Bonaparte adalah seorang yang sangat bercita-cita tinggi tapi kejam. Bangkit daripada kapten tentera menjadi seorang pemerintah Perancis dalam waktu yang sangat singkat. Dia telah memanfaatkan pergolakan yang berlaku dalam revolusi Perancis. Ini dalam usaha golongan bangsawan, golongan pertengahan, rakyat biasa ataupun estet ketiga itu untuk mewujudkan satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang baik bagi menggantikan raja berkuasa mutlak. Napoleon telah menjanjikan ketenteraman dan kestabilan, berjanji untuk menegakkan reformasi utama. Jadi orang Perancis tidak mahu melepaskan kelebihan ini.
Ini sebab mereka menghadapi pergolakan dalam negara dan juga ancaman daripada kuasa-kuasa Eropah yang lain. Ini ke atas wilayah dan kedaulatan Perancis. Jadi inilah peluang bagi penduduk Perancis untuk melepaskan beberapa kebebasan yang mereka miliki untuk sementara bagi mengecapi keamanan dan kesejahteraan. Tetapi mereka tidak mahu dan menolak sistem raja berkuasa mutlak. Jadi bagaimanakah Napoleon Bonaparte ini menguruskan keadaan ini untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk Perancis, golongan bangsawan dan juga gereja. Napoleon Bonaparte berada pada masa yang tepat untuk mengambil alih pemerintahan negara Perancis semasa berlaku pergolakan disebabkan oleh revolusi yang diketuai oleh estet ketiga. Perselisihan antara parti Jacobin dan Grenadis ini telah memberi peluang kepada Napoleon untuk mengetuai tentera dan berjaya mengekalkan wilayah dan meluaskan wilayah Perancis melalui kekuatan tentera yang dimiliki. Napoleon menguasai France Interior ini pada usia 26 tahun. Itu satu tentera elit Perancis pada waktu itu. Beliau telah menyerang Itali dan juga Mesir. Kekalahan oleh Laksamana Hortensio Nelson telah telah dinyatakan dalam surat khabar. Ini menjadikan beliau adalah seorang wiranegara. Napoleon telah menjanjikan ketenteraman dan kestabilan, berjanji untuk menegakkan reformasi utama. Ini telah memberi ini menyebabkan penduduk Perancis pada waktu itu terpaksa melepaskan beberapa kebebasan untuk memiliki keamanan dan kesejahteraan. Jadi ini membawa peluang kepada Napoleon untuk merampas kuasa pada ketika kerajaan revolusi yang diketuai oleh Directory lemah dan tidak berkesan. Mereka takut kepada golongan bangsawan dan juga pembangkang-pembangkang Eropah yang menyokong raja berkuasa mutlak. Rampasan kuasa berlaku pada tahun 1799. Ini menyebabkan Perancis dipimpin oleh konsulat, dipimpin oleh sebuah jawatan kuasa, majlis ataupun konsulat. Napoleon memilih konsul pertama yang sebenarnya menjadikan dia seorang diktator yang menguasai kerajaan Perancis pada masa itu. Napoleon telah menobatkan dirinya sebagai raja. Ini dikenali sebagai Maharaja Napoleon. Setelah Perancis dikuasai oleh Napoleon, beliau beralih untuk meluaskan kuasanya di Eropah. Memberi ruang kepada pengundi ini melalui suara orang ramai, di mana Maharaja Napoleon pertama ini berkeinginan untuk menguasai kerajaan, mahu memerintah Eropah dan juga Amerika. Ekspedisi Perancis ke Saint Domingo itu di Haiti hari ini gagal, ini tidak berjaya. Jadi Napoleon terpaksa menjual wilayah Louisiana dan mengalihkan tumpuannya ke Eropah. Seterusnya Napoleon berusaha untuk menaklukkan beberapa wilayah di Eropah. Perang Napoleon bermula, di mana perang yang panjang ini diperjuangkan semasa Revolusi Perancis berlangsung selama lebih 1 dekad. Kuasa dominan Perancis di Eropah berterusan, di mana Empire Perancis berkembang dengan pesat tetapi hancur dengan cepat. Nelson dan tentera laut Britain telah mula memenangi beberapa siri peperangan seperti Battle of Trafalgar di luar pantai Spanyol. Kekalahan Napoleon ini namun Napoleon juga berjaya mengalahkan pasukan tentera Rusia dan Austria di Austerlitz. Ini adalah perkara-perkara yang berlaku dalam usaha Napoleon untuk menguasai beberapa kawasan dan di Eropah.
Dalam peperangan yang melibatkan Napoleon dan beberapa kuasa-kuasa Eropah, khususnya British, beliau telah berlaku dua perkara. Pertama dipanggil sistem kontinental. Ini pada tahun 1812 di mana Perancis menguasai beberapa wilayah di Eropah. Dalam sistem kontinental ini, negara-negara yang dipanggil Nation of Shopkeeper yang diketuai oleh Britain terus menunjukkan penentangan terhadap perluasan kuasa Napoleon ini. Sekatan telah dikenakan untuk melarang kapal Perancis atau sekutunya untuk berdagang dengan Britain. Britain juga menghendaki kapal dari negara berkecuali berhenti di pelabuhan Britain. Pasukan tentera Perancis ke Portugal dan Sepanyol telah mula digerakkan oleh Napoleon. Penduduk Sepanyol memberontak pada tahun 1808. Ini memberi peluang kepada Great Britain untuk membantu Sepanyol bagi menghadapi ancaman Perancis. Jadi perang gerera dengan Sepanyol membuatkan Perancis sibuk untuk mengalahkan Perancis pada waktu itu. Ini akhirnya Napoleon terpaksa menarik diri dari Sepanyol. Maksudnya dia gagal untuk menguasai Sepanyol sebab Sepanyol dibantu oleh Britain. Napoleon menguasai Eropah di mana beliau menguasai sebilangan besar wilayah-wilayah ataupun negara ataupun kerajaan di Eropah melalui perjanjian, pakatan dan juga memenangi beberapa siri pertempuran. Pada tahun 1812, Perancis telah menguasai sebahagian besar Eropah. Walaupun Napoleon berjaya menguasai sebahagian besar Eropah, namun beliau gagal untuk mengalahkan Great Britain yang tetap menjadi musuh yang tidak berjaya ditewaskan. Selain daripada Great Britain, wilayah-wilayah seperti Sweden, Portugal dan kerajaan Uthmania terlepas daripada cengkaman Bonaparte ini. Jadi mana apa yang dibuat oleh Napoleon apabila dia menguasai Eropah, dia telah meletakkan saudara maranya untuk berkuasa di Eropah. Misalnya dia letakkan saudaranya untuk menguasai takhta ataupun berkerajaan di Belanda, Naples, Sicily di Itali, dan juga saudara perempuan dan anak tiri juga memegang jawatan-jawatan yang penting. Ini untuk membantunya mengekalkan kuasanya di wilayah-wilayah tersebut di Eropah. Okey, cuba lihat gambar ini ya para pelajar. Ini contoh yang saya kaitkan dengan fakta sejarah. Napoleon Bonaparte 1769 hingga 1821. Napoleon sebenarnya menunggang keldai melintasi Alps dan bukannya kuda yang baik seperti dalam lukisan. Ini sebenarnya dia menunggang kuda ketika perang di Eropah itu untuk melintasi Alps. Gambar sebenarnya adalah dia menunggang keldai bukannya kuda. Napoleon kelihatan seperti seorang lelaki besar dan hebat di dalam lukisan. Sebenarnya dia adalah seorang yang rendah, pendek je, lebih kurang 5 kaki 6 inci tinggi dia. Okay. Kalau kita lihat dari segi poster bentuk badan dia, kalau kita lihat dalam gambar ini, poster dia agak berosot lah. Yang kasutnya yang berlumpur dan bajunya, kotnya yang tidak kemas dan sebagainya. Okay. Ini adalah fakta sebenar. Ini berkaitan dengan Napoleon Bonaparte. Ini yang saya katakan tadi. Napoleon telah meletakkan kerabatnya, saudara maranya, laki ke perempuan dan sebagainya pada kedudukan ketika dia berkuasa di Eropah. Ini mereka membantunya untuk menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi hakikatnya bahawa masing-masing mempunyai nama latar belakang yang sama, berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa Napoleon memerintah mereka. Contohnya seperti dalam peta yang saya berikan ini. Walaupun sebilangan besar saudara mara itu terkenal, mereka terkenal dengan mereka yang berkerajaan. Maksudnya menjadi waris takhta kepada kerajaan-kerajaan di Eropah seperti Eugene Napoleon yang akan mewarisi raja di Itali. Begitu juga Elisa Napoleon akan menguasai Tuscany dan sebagainya. Jadi dia meletakkan saudara maranya, sama ada lelaki atau perempuan, berkerajaan di dalam empire ataupun negara-negara Eropah yang dikuasainya. Ini menunjukkan dia cuba dan usahanya untuk mengekalkan kuasanya di Eropah.
Ini adalah salah satu strategi ini yang digunakan oleh Napoleon untuk berkuasa bukan hanya di Perancis tetapi juga di beberapa bahagian negara Eropah. Ada beberapa perkara penting yang kita perlu memahami dalam proses pembentukan satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang baru di Perancis untuk mengenepikan sistem raja berkuasa mutlak dan menaikkan satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dikendaki oleh estet ketiga ni yang terdiri daripada rakyat. Antara perkara yang berlaku yang cuba dibuat dan dikuasai oleh Napoleon ketika dia mengambil alih kerajaan revolusi ini dalam keadaan yang ketidakstabilan yang diketuai oleh Directory menyebabkan beliau telah memperkenalkan beberapa dasar. Antara dasar penting Napoleon adalah yang pertama berkaitan dengan gereja. Hubungan antara gereja dengan negeri, di mana sifat revolusi Perancis yang anti agama di mana Concordat telah mengakui pengaruh gereja Katolik Roma. Jadi Raja Napoleon dalam hubungannya dengan gereja telah memberi satu pengiktirafan kepada gereja Katolik di Rom. Yang kedua, beliau telah membuat pembaruan ekonomi dengan menubuhkan Bank of France untuk mengatur ekonomi Perancis dan juga mewujudkan satu sistem pungutan cukai yang lebih efisien atau lebih cekap. Dan dasar Napoleon yang ketiga dari segi undang-undang dan pendidikan. Napoleon telah mengembangkan apa dikatakan sebagai Kod Napoleon, di mana perintah dan berkuasa atas hak individu, di mana semua sekolah untuk jawatan ni diketuai, jawatan-jawatan penting di sekolah ni ataupun pendidikan itu diketuai oleh pemerintah-pemerintah dan tentera. Ni untuk dikuasai ataupun diletakkan di orang yang mengetuai sistem pendidikan itu di kalangan tentera dan juga pemerintah-pemerintah yang dilantik oleh Napoleon. Dan satu lagi perkara yang penting, Napoleon telah meninggalkan legasi ataupun warisan semasa Napoleon memerintah. Pertama, dari segi idea demokratik. Idea demokratik seperti mana yang dikendaki oleh National Assembly ni yang diputuskan oleh Dewan Perundangan ataupun Convention ni sebelum ini ni telah dikekalkan oleh Napoleon dengan membawa idea yang baru yang dipanggil demokratik. Dia juga telah melahirkan satu perkara yang penting dari segi kesamaan, di mana semua orang akan menerima undang-undang yang sama. Ini kesamaan. Ini tidak kira sama ada raja, bangsawan ataupun rakyat biasa. Itu ada satu perkara yang penting. Ini yang menyebabkan Napoleon mendapat sokongan penduduk Perancis semasa dia menguasai Perancis. Jadi sistem perwakilan telah diperkenalkan dan pada waktu ini juga berlaku penyebaran semangat kebangsaan ataupun nasionalisme. Ini berdasarkan kepada idea-idea revolusi seperti mana yang berlaku ketika itu. Jadi apa yang boleh kita kaitkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran berasaskan kepada sistem raja berkuasa mutlak cuba diubah melalui revolusi, melalui kebangkitan estet ketiga yang tidak lagi bersetuju satu sistem pemerintahan berdasarkan monarki berkuasa mutlak. Jadi peralihan kuasa yang cuba dibuat oleh Majlis Revolusi menemui kegagalan disebabkan oleh berlakunya kesilapan dari segi siapakah yang memerintah, dan disebabkan juga oleh perebutan kuasa antara parti yang diketuai oleh golongan bangsawan dan juga parti yang diketuai oleh golongan rakyat biasa dan petani. Ini membawa ketidakstabilan dalam politik Perancis. Ini akibat daripada usaha mereka untuk menentukan siapakah yang sepatutnya memerintah, dan ini membawa kepada zaman pemerintahan ganas yang dibawa oleh kerajaan revolusi ini. Di mana ramai orang, lebih kurang 15,000 orang telah terbunuh, dipancung kepalanya tanpa bicara, menggunakan gelatin. Ini adalah satu perkara dalam proses mendemokrasikan satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dikendaki oleh rakyat. Dan ini membawa kepada
munculnya seorang yang bernama Napoleon Bonaparte. Ini mengambil peluang daripada situasi ketidakstabilan pemerintahan di Perancis ini untuk menjadi ataupun menguasai pemerintahan dengan tiket maharaja, di mana dia sendiri melantik dirinya sebagai Raja Perancis dan disebabkan oleh ia disokong oleh barisan disokong oleh tenteranya sendiri yang berjaya mewujudkan keamanan di Perancis, dan pada masa yang sama dia telah meluaskan kuasanya di beberapa wilayah-wilayah di Perancis. Okay? Dan ini membawa penentangan, khususnya Great Britain yang menentang Perancis dalam usahanya untuk menguasai Eropah. Jadi perkara yang penting kita lihat, kesimpulan yang kita boleh buat atas peristiwa Napoleon Bonaparte ini, pertama, dia berjaya menguasai beberapa kawasan yang baru di Eropah. Bukan hanya mengekalkan kedudukan dan kedaulatan wilayah Perancis, tetapi dia juga menguasai beberapa kawasan di wilayah. Okay? Semua kawasan dapat dikuasai di beberapa kawasan di Eropah, kecuali Britain, Sweden dan Kerajaan Uthmaniyah. Itu yang pertama. Kedua, Napoleon menjadikan beberapa idea revolusi sebagai sebahagian daripada asas pemerintahan Perancis. Sebab dia tahu dia perlu mendapatkan sokongan estate ketiga. Jadi salah satu cara untuk dia mendapatkan sokongan daripada estate ketiga ini, dia perlu menerima idea-idea revolusi. Tetapi dia yang membuat keputusan berdasarkan seorang raja yang mungkin kita boleh kaitkan raja berperlembagaan, tetapi dikuasai oleh seorang general tentera yang bernama Napoleon. Jadi kesan yang ketiga kita boleh kaitkan sebab dan kesan bagaimana pembaruan Napoleon ini telah mempengaruhi masyarakat Perancis. Jadi ketidakstabilan yang berlaku akibat daripada penguasaan kerajaan revolusi, yang tidak berjaya mengekalkan keamanan, memberi ruang kepada Napoleon berkuasa dan berjaya mengekalkan keamanan sehinggalah 1871. Jadi pada waktu itu idea demokratik telah mula berkembang. Kesamaan dari segi undang-undang juga mula dirasai, di mana Napoleon mengekalkan keadaan itu, dan dia telah meletakkan pentadbiran Perancis melalui satu sistem perwakilan yang diundi oleh penduduk-penduduk di kawasan bandar-bandar besar utamanya, melalui yang dulu dikenali sebagai komun dan sebagainya. Jadi mereka telah memilih sendiri wakil mereka untuk mentadbir urus bandar-bandar tersebut. Sebab Perancis akhirnya nanti akan menjadi satu kesatuan. Ini bukannya persekutuan, tapi kesatuan yang berpusat kepada satu kerajaan saja, kerajaan pusat di Paris. Itu yang membawa kepada selepas tewasnya Napoleon dan perang Waterloo, maka berakhirlah sistem zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, tetapi dia telah meninggalkan kesan kepada negara Perancis, iaitu yang saya katakan tadi. Pertama, idea demokratik. Kedua, kesamaan dari segi undang-undang. Wujudnya sistem perwakilan untuk memilih pemimpin di bandar-bandar utama untuk menguasai pemerintahan di Perancis, dan juga menyebarkan idea-idea nasionalisme, menyebarkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk Perancis. Inilah situasi penting yang pelajar perlu memahami daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada kerajaan yang diperintah oleh revolusi, daripada kerajaan revolusi pertama, revolusi kedua, revolusi ketiga, tetapi tidak mewujudkan kestabilan yang memberi ruang kepada penguasaan Napoleon Bonaparte untuk mengekalkan keamanan di Perancis. Rakyat terpaksa menerima, golongan estate ketiga menerima perubahan ini sebab mereka mahukan keamanan. Jadi mereka terpaksa korbankan keistimewaan yang mereka cuba perjuangkan sebelum ini dengan memberi ruang kepada seorang yang bernama Napoleon ini untuk berkuasa di Perancis. Tetapi tidak lama dia berjaya mengekalkan kedaulatan Perancis daripada ancaman luar, dan dia juga berjaya meletakkan kuasanya di beberapa wilayah di Eropah. Tapi pada masa yang sama, apabila tewasnya Napoleon dalam perang Waterloo, maka tamatlah kekuasaan seorang diktator ini. Maka pada waktu itu Perancis kembali kepada kerajaan yang bersifat demokratik melalui satu sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dipanggil Kesatuan Perancis. Jadi teruskan bersama saya, kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai Kesatuan Perancis. Terima kasih.